Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dah beli baju raya ke belum? Jomlah kita beli kain. Jom teman cikgu. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya, yang manakah lebih tepat? Kalau penjual atau pekerja di kedai kain tu menggunakan depa untuk mengukur kain yang cikgu nak beli ataupun kita nak beli, ataupun menggunakan pembaris meter. Rasanya yang mana lebih sesuai dan yang mana lebih tepat? Pandai. Mestilah yang menggunakan pembaris meter. Sebab apa kalau guna depa ni tak tepat? Contohlah, kali ni kamu beli dengan staff yang bernama A. Okey, depa dia besar sebab saiz badan dia besar, contoh kan. Minggu depan kamu datang lagi tapi staff tu staff lain. Okey, bila staff tu staff lain, mungkin depanya berbeza dengan staff yang kamu beli pada minggu lepas. Jadi ukuran kain dia sama ke tak sama? Tak sama. Okey, jadi setiap orang mempunyai saiz badan yang berbeza-beza. Jadi depa tangannya juga berbeza-beza. Jadi standard lah atau piawai lah ya bila kita menggunakan pembaris meter. Jadi dalam video ini kita akan belajar bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik, fokus kepada 1.3 kuantiti fizik dan unitnya. Objektif pembelajaran 1.3.1 mengenal pasti kuantiti asas, unit dan simbol dalam pengukuran. Kriteria kejayaan yang pertama, menamakan 5 kuantiti fizik asas. Ini TP1. Yang kedua, mengenal pasti maksud simbol dan nilai simbol bagi imbuhan yang digunakan dalam pengukuran. Ini TP2 atau tahap penguasaan 2. Yang ketiga, menukar unit kuantiti asas iaitu jisim, panjang dan masa seperti gram kepada kilogram, sentimeter kepada meter, saat kepada jam dan sebaliknya. Ini TP3. Yang keempat, mewajarkan kepentingan penggunaan unit SI dalam kehidupan harian. Yang ini TP4. Jom kita belajar dengan lebih lanjut. Kuantiti fizik dalam sains ditakrifkan sebagai sifat fizikal yang boleh dihitung, iaitu boleh diukur dan dikira. Kuantiti fizik asas yang sentiasa digunakan ialah panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Untuk keseragaman penggunaan, unit sistem antarabangsa atau sistem internasional di UNITES SI digunakan. Hal ini membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik dilakukan ke seluruh dunia dengan lebih tepat. Unit SI. Unit SI dijadikan sebagai unit piawai kuantiti fizik asas sejak tahun 1960 untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Semua pelajar kena tahu kuantiti fizik asas yang terdiri daripada panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik. Okey, ini kuantiti asas, yang ini unit SI, yang ini simbol unit SI. Bagi panjang, unit SI-nya meter dan simbolnya ialah M kecil. Jangan tulis M besar ya. Bagi jisim, unitnya kilogram dan simbolnya kg. K kecil, G kecil. Masa, unit SI-nya ialah saat, simbolnya S kecil. Suhu, unit SI-nya Kelvin dan simbolnya K besar. Arus elektrik, unit SI-nya ialah ampere dan simbolnya ialah A besar. Kita lihat nilai imbuhan. Sekiranya nilai unit kuantiti fizik sangat besar atau kecil, imbuhan yang sesuai boleh digunakan. Nilai imbuhan adalah penting dan banyak digunakan dalam pengiraan. Dalam jadual 1.3, nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizik. Pelajar kena ingat ini imbuhan,
nilai, bentuk piawai dan juga simbol. Okey, pelajar tengok imbuhan yang pertama ialah giga. Nilainya tengok ada berapa kosong dekat sini? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bentuk piawainya ialah 10 kuasa 9. Simbol bagi giga ialah G besar. Yang kedua ialah mega. Okey, nilainya ada berapa kosong kat sini? 6. Ya. Jadi 10 kuasa 6 dan simbolnya ialah M besar. Untuk kilo, ini berapa? 1000 ya. Ada 3 kosong. Jadi 10 kuasa 3. Okey, simbolnya ialah K kecil. Bagi desi, 0.1. Jadi bentuk piawainya ialah 10 kuasa negatif 1. Simbolnya ialah D kecil. Seterusnya ialah senti. 0.01. Bentuk piawainya ialah 10 negatif 2. Okey, simbolnya ialah C kecil. Bagi mili, 0.001 dan bentuk piawainya ialah 10 kuasa negatif 3. Simbolnya ialah M kecil. Mikro, 0.0000001. Okey, 10 kuasa negatif 6. Ini adalah simbol untuk mikro. Dan nano, banyak kosong dia. Bentuk piawainya ialah 10 kuasa negatif 9 dan simbolnya ialah N kecil. Okey pelajar, macam mana boleh dapat 10 negatif 1? Okey, kita tengok kat sini. Ni titik puluhan bila gerak daripada kiri satu tempat. 1 kan? 1 kali gerak 10 negatif 1. Yang ni berapa kali gerak? 1 kali, 2 kali. Okey, untuk jadikan titik puluhan di hadapan 1. So 2 kali gerak. So negatif 2. Yang ni berapa kali gerak? 1 kali, 2 kali, 3 kali. So negatif 3. Macam tu cara dia nak dapatkan kuasa negatif ni. Sekarang kita lihat pertukaran unit kuantiti asas. A ialah jisim. Okey, ini ialah kilogram dan ini adalah gram. Pertukaran dari kilogram ke gram. Maksudnya, bila soalan tu diberi dalam kilogram dan minta ditukarkan kepada gram, maka pelajar akan darab 1000. Okey, kalau telah diberi dalam gram, minta tukar kepada kilogram, maka nilai itu dibahagikan dengan 1000. Macam ni. Okey, 1.9 kilogram diminta tukar kepada gram. Jadi, pelajar ambil 1.9, salin semula, darabkan dengan 1000. Okey, dapatlah 1900 gram. Okey. Kalau yang 8200 gram telah diberikan, minta ditukarkan kepada kilogram. Ambil yang gram ni, okey, bahagi. Okey, bahagi dengan 1000 sebab nak tukar kilogram. Bila bahagi dengan 1000, dapatlah 8.2 kilogram. Okey, boleh faham ya? Baiklah, cara yang mudah. Okey, kalau pelajar tak nak tekan kalkulator, ni paling senang. Okey, 8200 ni kita bahagikan dengan 1000. Alright. So titik puluhan di belakang ni sebenarnya kita gerakkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kenapa kita gerakkan 3 kali? Sebab 3 kosong. So kita gerakkan 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai kat sini kan. Bila berhenti sini, inilah titik puluhan dia. So dapatlah 8.2. Okey, di sini cikgu ada buat penambahan. Okey, kepada miligram. Ini pun boleh jadi ditanya dalam soalan. Jadi, bila diminta tukar dari kilogram ke miligram, maka pelajar akan darab berapa kali 1000? 2 kali. Ni darab 1000. Lagi sekali darab dengan 1000. Okey, begitu juga kalau miligram nak pergi ke kilogram. Bahagi sekali 1000, bahagi lagi sekali 1000. Contohnya 18,000 miligram. Nak tukarkan kepada kilogram. So, bahagi 1 kali 1000. Bahagi lagi sekali 1000. So, cikgu combinekan ada berapa kosong? 6 kosong. Right? Kalau tak nak tekan kalkulator pun it's okay. So, pelajar gerakkan daripada hujung ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Sebab ada kosong berapa tadi? 6. So, letaklah kosong dekat sini. Kosong dekat sini. Senang. Itulah jawapan dia ni. 0.018 sahajalah. Okey, yang belakang ni jadi hilang lah ya.
So jawapan dia 0.018 kilogram. Seterusnya B, panjang. Okey, kita ada kilometer, meter, desimeter, sentimeter dan milimeter. Maksudnya, bila kita nak tukarkan kilometer kepada meter, kita akan darab dengan 1000. Okey, kalau meter nak tukar ke kilometer, bahagi 1000. Yang ini pula meter ke desimeter, okey, darab 10. Atau sebaliknya, yang ini bahagi 10. Alright? Kalau desimeter ke sentimeter, darab 10. Tapi sentimeter ke desimeter, bahagi 10. Begitu juga dengan sentimeter ke milimeter, darab 10. Dari milimeter ke sentimeter, bahagi 10. Jadi kalau 1 meter, berapa sentimeter? Itu sebab 1 meter 100 sentimeter. Kamu darab 1 kali 10, 1 kali 10. 10 kali 10, 100. Faham ya? So, kita tengok contoh. Kalau 80 meter, nak tukar kepada sentimeter. Macam cikgu cakap tadi. So, 80 darab dengan 1 kali 10. 1 kali 10 maksudnya darab 100 lah. Dapat 8000 sentimeter. Kalau 600 sentimeter nak tukar kepada meter. Sentimeter nak tukar meter. Berapa kali dia bergerak? 1 kali, 2 kali. Bahagi 10. Bahagi 10 maksudnya bahagi 100. Dapatlah 6 meter. Soalan ketiga, 95 milimeter nak tukar kepada meter. Berapa kali dia gerak? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi 10, 10, 10. Ada 3 kosong kan? So, bahagi 1000. Okey, 95 bahagi 1000 dapat 0.095 meter. Seterusnya C. Okey, ini paling mudah lah kan? Sebab dia ada 3 unit saja. Jam, minit dengan saat. Okey, dari jam ke minit. 1 jam 60 minit. Itu sebab darab 60. 1 minit 60 saat. Itu sebab darab 60 juga. Okey, tapi kalau saat ke minit bahagi 60. Minit ke jam bahagi 60. Alright? Kalau soalan dari saat. Okey, nak tukar ke jam. Jadi berapa kali nak bahagi 60? 1 kali, 2 kali. Okey? So, contoh yang pertama. Diberi soalan 7 minit. Minta tukar kepada saat. So, 1 minit berapa saat? 60 saat. Jadi, 7 darab 60 maka dapat 420 saat. Okey. Contoh yang kedua. 450 saat ditukarkan kepada jam. Saat kepada jam. Jadi, berapa kali nak bagi 60? 2 kali. 450 bahagi 60 bahagi 60. Dapatlah 0.125 jam. Dia kata cikgu boleh tak bahagi dengan 3600? Boleh, sama sahaja. Sekarang kita akan lihat kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian. Ketidakseragaman unit dalam kehidupan boleh mendatangkan kekeliruan. Sebagai contohnya, rakyat di beberapa buah negara menyukat barang dengan menggunakan kati dan tahil, manakala rakyat di negara lain pula menggunakan cupak, gantang, kaki dan ela. Penggunaan unit ukuran yang sama boleh memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Kita lihat ukuran zaman dahulu. Ukuran zaman dahulu yang dipelajari semasa di sekolah rendah iaitu kaki, jari, depa, jengkal, hasta dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur panjang. Ni nampak, ni macam ni jengkal Yang ini depa, yang ni langkah dan yang ini ialah hasta. Kita lihat ada 2 situasi di sini. Okey, ni cikgu Cikgu kata Zaidi dan Hafiz ukur panjang kelas dengan menggunakan kaki. Baiklah cikgu. Okey, untuk Zaidi 40 langkah tapi Hafiz 51 langkah. Okey, cikgu, kenapa jumlah langkah kami berbeza? Okey, cikgu jawab, jumlah langkah anda berbeza kerana jarak langkah setiap orang berbeza. Itu sebab langkah tidak boleh digunakan sebagai unit piawai atau standard kerana langkah setiap orang berbeza-beza. Itu sebablah kita menggunakan unit meter sebagai contoh.
Situasi yang kedua, Syura, tolong belikan mak kain langsir sepanjang 3 depa. Baiklah mak. Pakcik, saya hendak membeli 3 depa kain langsir. Apabila Syura balik ke rumah, Ibu, kenapa kain langsir ini panjang? Depa Syura pendek sebab Syura masih kanak-kanak. Ukuran depa juga tidak boleh digunakan kerana depa setiap orang itu berbeza-beza. Itu sebab apabila kita pergi ke kedai kain, staf di kedai kain mengukur kain menggunakan pembaris meter. Itulah sebabnya bila kita pergi ke kedai kain, staf di sana akan mengukur kain menggunakan pembaris meter. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, sila jawab latihan pengukuran. Tukarkan nilai-nilai yang berikut. Soalan A, diberi 0.15 meter. Pelajar kena tukar dalam sentimeter. Soalan B, 28,000 miligram tukar kepada kilogram. Soalan C, 8 meter tukar kepada mikrometer. Soalan D, 34,000 gram tukarkan kepada kilogram. Soalan E, 0.009 ampere tukarkan kepada miliampere. Soalan F, 3.9 kilogram tukarkan kepada unit gram. Soalan G, 6,300 gram tukarkan kepada kilogram. Soalan H, 90 meter tukarkan kepada sentimeter. Dan soalan I, 38 minit tukarkan kepada unit saat. Cikgu harap pelajar boleh jawab latihan pengukuhan ini dengan betul. Jika kamu mendapat jawapan kesemuanya betul, itu bermakna kamu betul-betul faham bab ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.